Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia dan izinnya, maka kita sama-sama dapat bertemu di siaran langsung FB Live. Jadi semoga tuan-tuan dan puan-puan diberikan kesihatan dan keafiatan untuk meneruskan kehidupan di alam yang serba indah ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pagi yang mulia ini kita insafi diri pagi Arafah, hari yang mulia. Esok adalah hari raya kurban. Jadi saya mengambil kesempatan berharap tuan-tuan semua dapat yang mana ada masa kelapangan, yang ada ruang untuk sama-sama kita berkongsi pendapat, kita berkongsi ilmu tentang satu tajuk yang terbuka lah, tentang kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada batasnya. Baik, sebelum kita meneruskan majlis kita, pertemuan ini, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Kitab agar pertemuan ini dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, anak-anak pelajar, anak-anak saudara pun ada. Semoga sihat sejahtera hendaknya. Jadi alhamdulillah, pagi ini pagi yang tenang. Kita mungkin di kalangan kita yang hadir pagi ini, insya-Allah masing-masing semua mengambil kesempatan untuk berpuasa, untuk sama-sama kita ibadah apa yang dapat kita lakukan, kita sama-sama lakukan. Jadi pagi ni pun kita panggil motivasi, bukan ceramah agama. Cuma tajuknya agak daring jugalah, tajuknya agak menarik untuk kita sama-sama fikir-fikirkan. Jadi saya orang biasa-biasa, kita cubalah mana ilmu yang kita ada tu kita kongsikan. Baiklah hadirin hadirat sekalian, sempena pagi Arafah ini, tajuk yang saya akan bawakan adalah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada batasnya. Jadi semua maklum, semua tahu bahawa kehidupan kita ni bukannya selama mana yang kita inginkan. Mungkin hari ini kita boleh kita dapat bernafas, kita boleh menghirup udara yang segar di luar sana, jantung kita sihat, kita boleh melaksanakan amalan-amalan ibadah yang ada. Jadi sama-samalah kita syukuri atas apa sahaja yang kita ada pada hari ini. Jadi pertama yang saya ingin kongsikan adalah kita kena perkataan kasih sayang Allah. Saya ambil huruf kasih saja. 5 saja perkataan yang saya nak kongsikan pagi ni. Iaitu yang pertama, K yang pertama, kasih. Kasih apa? Kasih sayang Allah. Allah sayang semua. Semua, tidak ada istilah siapa kita. Lelaki, perempuan, kaya, miskin, kerja kerajaan, kerja swasta, anak-anak pelajar, hatta flora dan fauna juga mendapat bahagian dia masing-masing. Semua boleh dapat kehidupan, kasih sayang Allah. Sekurang-kurangnya kita dapat minum, kita dapat makan, kita boleh ibadah. Apa lagi yang kita nak? Kita tunaikanlah apa sahaja yang telah dituntut oleh agama kita, agama Islam kita, yang ini fardu ainnya, fardu kifayahnya,
Jadi kita tak payah nak pening-pening pusing-pusing, ikut saja apa yang telah tertulis, apa yang telah dihakikatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, moga-moga dengan apa yang kita dapat di sekeliling kita, kasih sayang yang Allah bagi pada kita, kita syukurinya. Kita jangan fikir terlalu jauh, terlalu terperinci, sehingga kan kita disebabkan kita ni terlalu nak sempurna, sehingga kita tak dapat nak fokus dengan apa tujuan kehidupan kita. Jadi kasih sayang Allah, kita nak raya, esok kita nak raya, hari ni ramai yang puasa. Kalau Allah tak detikkan kepada hati kita untuk bangun, kalau Allah tak kejutkan kita untuk bangun, makna puasa pun tak dapat. Silap ada yang bukan subuh gajah lagi dah, subuh harimau pun dapat. Kan? Gajah tak salah dalam hal ni. Okey. Jadi orang kata Allah bagikan peluang, kita bangun pagi, alhamdulillah, kita dapat bersama-sama untuk bangun sahur. Semuanya Allah yang tentukan. Kita ni makhluk, kita ni kerdil. We are nothing. Tapi kalau kita dah tanamkan niat untuk kita puasa, bukan kita yang bangun, Allah yang kejutkan. Sampai satu tahap kadang-kadang bila kita dah niat, semangat kita nak puasa, sampaikan kita, macam mana nak cakap, tidur pun tak tenang. Fikir boleh bangun sahur tak? Bangun sahur ke tidak? Tapi ialah sebab kita dah niat. Yang menggerakkan tu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang gerakkan kita untuk bangun sahur adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang lain. Jadi itu adalah kasih sayang Allah, ataupun K yang pertama. Seterusnya K, A tu apa? Amanah lah. Tak payah bening-bening. Amanah sebagai orang Islam, orang yang beragama, orang yang berilmu, orang yang faham. Sekiranya kita dalam kalangan orang yang berakal, berilmu, kita balik, semua aturan yang telah ditetapkan kita kena buat lah. Solat subuh, solat lah 5 waktu. Kalau rajin nak buat solat sunat, tak ada siapa nak halang. Tu amanah. Amanah bukan semata-mata dalam ibadah. Amanah dalam pekerjaan. Dalam keadaan musim Covid ni, ramai yang terkesan. Sehingga kan orang lupa apakah amanah kita yang Allah bagi amanah kepada kita, iaitu jaga diri kita, jaga keluarga kita. Bukannya kita dah tertekan, sehingga kita tak fikir dah tanggungjawab kita, amanah kita terhadap family kita. Akhirnya ada setengah daripada kita yang mengambil peluang untuk menceraikan diri dia dengan ceraikan diri dia dengan nyawa dia. Maknanya ialah dalam istilah lainnya adalah bunuh diri. Itu adalah perkara yang paling kita perlu elak. Jadi kena fikirlah, itu bukan kita yang tentukan nyawa kita, bila kita hidup, bila kita mati. Tidak, Allah SWT yang akan tetapkan. Jodoh pertemuan itu hak Allah. Nyawa itu adalah hak Allah. Jangan kita ambil keputusan untuk aku tak nak lagi dah. Stres sangat, stres. Memang stres. Covid ni memang orang stres. Hari-hari tengok figure berpuluh ribu. Di negeri jiran kita pun 40,000. Negara kita 10,000 semalam. Sebelum tu 12,000, 13,000. Semua takut. Semua takut. Saya pun takut. Takut kita lupa apa yang Allah amanahkan kepada kita, iaitu jaga diri kita, jaga family kita. Jaga orang lain tak boleh, sebab musim Covid ni pergi rumah orang kena compound. Jadi duduk rumah. Untuk duduk rumah, jangan fikir orang lain. Maksudnya tak boleh pergi rumah orang lain. Okey, jadi jaga diri kita, jaga family kita. Kalau saudara mara kita yang di luar sana, kalau dia perlukan bantuan, kita bantu. Mereka juga dalam kumpulan amanah kepada kita. Kalau kita anak lelaki, ada adik-beradik perempuan, walaupun dah berkahwin, kita ambil tahu, bukan sibuk. Ambil tahu, maklum, apa dia okey ke tak ke, tanya khabar, kesihatan, ambil peluang. Okey, itu K. A itu amanah. S, sayang. Tadi kasih, amanah, sayang. Sayang siapa? Sayang keluarga kita,
sayang anak kita, sayang ibu bapa kita, sayang jiran-jiran kita, sayang tetangga kita, sayang masyarakat kita, akhirnya kita akan sayang kepada negara kita. Okey. Apa yang berlaku pada hari ini adalah tanda kita sayang kepada negara kita. Makna kita bersolidariti, kita duduk rumah, dengar arahan daripada pemimpin kita. Suka tak suka tu perkara nombor 10. Saya letak nombor 10. Mereka dah usahakan, frontliner kita, polis-polis kita di hospital sana, KKM, dari segi dari pengarahnya, ketua pengarah DG, turun kepada pengarah, turun kepada timbalan, turun kepada pakar-pakar dan sebagainya. Mereka semua bertungkul lumus untuk mengatasi, untuk berlawan dengan, berperang dengan COVID-19 ni. Okey, jadi kita sebagai hamba Allah, kita sebagai individu dalam kelompok masyarakat ataupun rakyat kita, stay at home, tenang di rumah masing-masing. Susah ke apa ke, kita jangan keluar suka-suka. Kita pergi ke tempat-tempat yang diminta untuk kita elak, sebab kita nak putuskan rantaian COVID ni, dengan varian baharu yang lebih ganas, lebih pantas. Kita tak nak ada family kita yang kena dengan COVID-19. Memang rasa terkurung dah sebulan 2 bulan daripada Aidilfitri yang lalu, pada 18 Mac lalu, kita dah PKP 1, dah hari ni dah PKP ke berapa, 3, macam-macam lah, sampai ada lagu PKP, macam-macam lagu kita boleh dengar daripada semua orang nak troll dan sebagainya. Tapi ini bukan masa untuk troll, masa untuk kita fikirkan, untuk sayang kepada diri kita, sayang kepada keluarga kita, sayang kepada negara kita. Okey, Malaysia ni kecil saja, 35 juta saja. Janganlah kita nak bandingkan dengan negara-negara lain yang terlalu ramai dan sebagainya. Semua negara seluruh dunia menyaksikan peningkatan jumlah kes positif setiap hari. Kalau dihitungkan, lebih daripada 185 juta penduduk di dunia ini telah pun dijangkiti dengan positif COVID-19. Termasuklah orang yang tengah bagi ceramah ni. Okey, pernah positif. Tapi kita ambil peluang lah untuk kita muhasabah diri, ada hikmah di sebaliknya. Bila kita kena positif COVID, kita nampak lihat sahabat-sahabat kita bantu kita, jiran tetangga kita bantu kita, NGO, adun-adun, semua turun, semua kita dapat rasa mereka bersungguh untuk kita. Jadi kita ambil peluang untuk sekarang ni kita kena sayang kepada negara kita. Okey, jumlahnya sangat ramai. Jumlah kematian juga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jumlah kematian sehingga 100 orang sehari, ramai. Dan orang kata kematian ni ibaratnya orang kata bom jangka, bom jangka ke bom tak dijangka. Setiap hari ada sahaja anak-anak kecil, ada sahaja anak-anak kecil kita yang baru lahir, yang tak sempat pun menikmati dunia ini, telah pun dijangkiti COVID, disebabkan ibunya positif, akhirnya meninggal dunia sama dengan ibunya. Ramai ibu bapa yang kehilangan anaknya juga, yang anak kehilangan mak ayah pun ramai, jadi anak yatim piatu, ramai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sayangilah negara kita. Kita kena kita jaga kita. Begitulah. Seterusnya kita kena ikhtiar. Ikhtiar kan apa tuan-tuan? Ikhtiar, kalau kita dalam masalah, kita jangan pendamkan masalah kita. Sebab ni kasih sayang Allah ni luas. Kita sayang kepada makhluk, kita kasih kepada makhluk, bukan bermakna kita menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita hargai apa yang Allah bagi kepada kita. Makna kita sayang semua yang Allah bagi, kita jaga. Jadi kita ikhtiar. Apa yang kita nak ikhtiarkan? Kalau tak ada makan, kita kena cari makan. Pastikan family kita dapat makan. Jangan sonyap, tak ada makan sonyap. Bendera tak angkat, mesej tak
WhatsApp ataupun tidak menghubungi hotline yang disediakan senyap untuk kat rumah, akhirnya didapati meninggal dunia. Itu bukan cara yang betul. Cara yang terbaik adalah ikhtiar. Ikhtiar, cari makan, cari kawan, cari jiran tetangga, beritahu mereka, saya terputus bekalan dan sebagainya. InsyaAllah ada. Tak dapat banyak, sekampit beras, sepapan tolor, bertintin susu ke, sardin ke, ikan, macam-macam, boleh didapatkan. Jangan senyap tuan-tuan. Kita ikhtiar ni sebagai tanda kita mengelakkan daripada perkara yang kita tak nak, iaitu perkara yang saya sebut awal tadi lah. Ikhtiar, jangan senyap, akhirnya nanti dia akan memusnahkan diri kita, keluarga kita. Biasalah pengorbanan ibu bapa, kadang-kadang mereka senyap, mereka tak beritahu kepada anak-anak. Tengok anak-anak, dia cari makan untuk anak-anak, dia tak makan untuk diri dia. Tak boleh tuan-tuan. Makan mesti makan, minum mesti minum, rezeki mesti cari. Tak boleh duduk senyap, nanti rezeki tak masuk. Buatlah apa sekalipun. Sekarang ni orang kata banyak kemudahan, peluang-peluang pekerjaan dalam COVID ni pun ada. Ramai dah berniaga, daripada rumah pun boleh berniaga. Sedikit demi sedikit, orang kata asalkan ada sedikit pendapatan, boleh dimanfaatkan untuk kegunaan diri kita dan keluarga kita. Jadi orang kata K dah sebut, kasih, A tadi amanah, S tadi sayang, I tadi ikhtiar, H tu apa? Saya pun H tu, tuan-tuan semuanya hebat-hebat belaka. Tidak ada pengalah. Semuanya adalah pemenang. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala semua adalah pemenang. Cuma yang membezakan kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa yang membezakan kita. Kalau kita pernah buat silap dahulu, kita muhasabah diri, kita dekatkan diri kita kepada Allah. Moga-moga Allah menerima apa sahaja taubat kita. Allah menerima apa sahaja kesalahan yang kita pernah lakukan. Sesuailah dengan puasa Arafah kita pada hari ini, tuan-tuan. Kita berpuasa sebab kita tahu apa yang Allah janjikan. Nabi pernah bersabda bahawa kalau kita puasa pada hari Arafah, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita setahun, selama setahun. Setahun sebelum, setahun selepas. Apa nak lagi? Jadi tuan-tuan hebat. Kalau siapa yang belum berpuasa, belum lagi makan apa-apa, niatlah berpuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan Hayati. Kalau yang belum berpuasa, yang belum makan dan sebagainya, teruslah niat. InsyaAllah Allah akan bantu kita. Kemudian hari terbabas, Allahu Akbar lah, elakkanlah. Jangan pergi kerap ke dapur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati dan diridai Allah sekalian. Jadi itulah dia kasih yang saya nak sebut hari ini. Jadi tuan-tuan mestilah sama-sama kita sayangi diri kita. Saya pentingkan sayangi diri kita dahulu. Sebelum kita fikirkan orang lain, diri kita dulu jaga dulu. Jaga diri kita, sayangi diri kita. Barulah kita lepas sayang kepada diri kita, kita sayang kepada keluarga kita. Moga-moga dengan kasih sayang tersebut, Allah akan bagi kita banyak ganjaran di sisinya. Dah boleh tuan-tuan dan puan-puan berpuasa, doalah. Doa tu menjadi kekuatan kepada kita. Doalah sebanyak mungkin yang tuan-tuan boleh doakan. Doa yang berbaiklah. Nak doakan apa tuan-tuan? Nak doakan ustaz tersebut dengan artis tersebut supaya berdamai. Doalah. Kita pun tak suka. Itu bukan tanda kasih sayang Allah kepada mereka-mereka yang mewujudkan perseteruan dan sebagainya. Berdamailah. Itu kalau pergi dalam konteks yang lebih besar lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, jadi orang kata nak live pun tak boleh nak lama. Tuan-tuan dan puan-puan semua dah mula sibuk.
ada yang ke dapur, bawang mungkin dah mula nak kupas, yang kepek kelapa dan sebagainya semua dah bersedia untuk membuat gondang dan sebagainya, gondang maman ke apa kan, nak buat kuah kacang kuah lodeh lah, yang anyang ketupat wallahu alam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mengakhiri sesi ini, marilah kita sama-sama berdoa lah kepada Allah. Allah akan bantu kita. Kalau kita rajin, insya-Allah Allah akan bagi kita sifat rajin tu lebih banyak. Sebelum saya menutup sesi pertemuan kita pada hari ini, izinkan saya untuk kongsikan sebagai wakil daripada As-Sofa, Yayasan Sofa Negeri Sembilan, menawarkan program sempena Hari Arafah ni, iaitu Flash Arafah. Flash Arafah ni adalah satu usaha pihak yayasan untuk menambah dana bagi tujuan untuk pelajar-pelajar tahfiz seluruh tahfiz As-Sofa, untuk melengkapkan kemudahan pembelajaran mereka, untuk menaik taraf pusat-pusat pengajian dan sebagainya. Moga-moga dengan sumbangan dana tersebut boleh membantu kami mempercepatkan lagi proses pembinaan dan sebagainya. Untuk produk kali ini, Flash Arafah ini, kita buat dalam bentuk kombinasi, iaitu dalam bentuk platinum RM900, package platinum RM900, package gold RM300, package silver ada RM100 dan juga package bronze bernilai RM30 bagi setiap satu. Tuan-tuan dan puan-puan boleh memilih mana-mana satu package yang tuan-tuan ingin. Lebih banyak kita bersedekah, lebih banyak Allah akan pulangkan. Orang kata what you give you get back. Sedekah lah, walaupun RM30 sahaja. Link nanti boleh dapat daripada Facebook ini di bawah ruang-ruang yang ada tu, nanti saya akan naikkan link. Tuan-tuan boleh sama-sama untuk menyumbang sebagai sokongan moral dan sebagainya. Akhir kalam, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada saya sendiri. Ampun maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap. Ini adalah motivasi pagi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.